Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam bab yang terakhir, bab 9 teknologi angkasa lepas, dan juga subtopik yang terakhir 9.2 sistem penentu sejagat atau Global Positioning System GPS. Kalau kamu nak rujuk buku teks, kamu boleh buka muka surat 243. Okey, jom kita tengok apakah sistem penentu sejagat atau GPS. Sistem penentu sejagat Global Positioning System GPS merupakan satu sistem navigasi yang memberi maklumat tentang lokasi dan masa kepada penggunanya dalam semua keadaan cuaca. Okey, seterusnya kita tengok bagaimana GPS ini berfungsi. GPS terdiri daripada 3 segmen. Okey, kita tengok apakah 3 segmen tersebut. Yang pertama, segmen kawalan. Yang kedua, segmen angkasa. Dan yang ketiga, segmen pengguna. Okey, jadi ada 3 segmen yang kamu kena tahu. Okey, sekarang kita tengok dengan lebih lanjut tentang segmen kawalan. Okey, ini adalah satelit. Kemudian satelit akan berhubungan dengan stesen pengawasan. Seterusnya, stesen pengawasan akan berhubung dengan stesen kawalan utama, dan juga stesen kawalan utama berhubung dengan antena arahan dan kawalan, dan seterusnya antena akan berhubung semula dengan satelit. Okey, di bahagian bawah ini adalah stesen kawalan yang berada di darat. Okey, seterusnya kita tengok. Ini adalah stesen pengawasan. Okey, mengesan satelit GPS yang melintasinya. Stesen pengawasan akan mengesan satelit GPS yang melintasi atau berada di atasnya. Okey, stesen pengawasan akan mengumpulkan isyarat navigasi, pengukuran jarak dan data-data atmosfera. Okey, seterusnya, stesen pengawasan akan menghantar data ke stesen kawalan utama. Okey, kita tengok stesen kawalan utama di sini. Stesen kawalan utama menggunakan data daripada stesen pengawasan tadi untuk mengira lokasi satelit yang tepat. Seterusnya, stesen kawalan utama menghasilkan mesej navigasi untuk dihantar ke satelit. Okey, stesen kawalan utama dibantu oleh stesen kawalan induk alternatif yang beroperasi sepenuhnya. Jadi, di stesen kawalan utama inilah mesej navigasi dihasilkan untuk dihantar ke satelit. Mesej itu nanti akan disampaikan pada antena arahan dan kawalan. Okey, kita tengok. Antena arahan dan kawalan menghantar maklumat berkaitan posisi satelit GPS, faktor pembetulan waktu pada jam satelit GPS, data atmosfera dan almanak. Okey, almanak ialah maklumat-maklumat daripada semua satelit. Okey, kita dah bincangkan tentang segmen kawalan. Sekarang kita masuk segmen angkasa pula. GPS terdiri daripada satu rangkaian satelit. Banyak satelit sebenarnya. Ada 24 satelit. Okey. Satelit GPS mengorbit bumi pada ketinggian orbit 20,000 km. Dari bumi ni jaraknya adalah 20,000 km. Orbit satelit GPS lazimnya dikenali sebagai orbit separuh segerak bumi, semi-synchronous orbit, Earth orbit, dengan tempoh orbit lebih kurang 12 jam.
Maksudnya satelit ini akan mengelilingi bumi dalam masa 12 jam. Jadi satu hari satelit akan mengelilingi bumi sebanyak 2 kali. Okey, seterusnya kita tengok lagi segmen angkasa. Dalam GPS, sekurang-kurangnya 4 buah satelit GPS dapat dilihat pada sudut 15 darjah atau lebih dari paksi ufuk pada setiap masa dari semua lokasi di bumi. Contohnya, kamu berada di lokasi ini. Sebenarnya, sekurang-kurangnya 4 buah satelit dapat dilihat pada sudut 15 darjah dari mengufuk. Okey? Dari keduduk paksi mengufuk. Ini dapat menghasilkan maklumat kedudukan yang tepat. Okey, saya bagi contohnya, katakan ini satelit pertama, dia akan membaca lokasi di sini. Satelit kedua juga akan membaca lokasi ini. Satelit ketiga akan baca lokasi ini. Jadi, kita akan dapat satu kedudukan lokasi yang tepat. Faham? Antara maklumat yang dihantar dari satelit GPS ke alat penerima GPS, termasuklah posisi satelit GPS dan masa isyarat itu dihantar. Okey, sekarang kita bincangkan segmen pengguna pula. Kita dah bincang segmen angkasa, segmen kawalan dan sekarang segmen pengguna. Pengguna GPS merupakan sesiapa sahaja yang menggunakan alat penerima GPS seperti telefon pintar. Lokasi bagi satu tempat dapat ditulis dalam 2 jenis format penulisan seperti yang berikut. Yang pertama dalam format darjah, minit dan saat atau DMS. Yang kedua dalam format darjah desimal atau DD. Okey, sekarang kita tengok dulu apakah format DMS, darjah, minit dan saat. Okey. Untuk format DMS, dia ada tanda-tanda yang menunjukkan darjah, minit dan saat. Kemudian tanda keempat ialah menunjukkan utara atau selatan, timur atau barat. Okey, faham nak? Jadi koordinat dia kamu kena baca 2 lah. Dia macam kalau macam biasa X, Y. Okey. Jadi ini 3 darjah, 8 minit, 22.04 saat. N adalah north, utara. Utara atau selatan adalah latitude. Okey. Kemudian kita nak tengok dia timur atau barat. Untuk bahagian bawah ini timur atau barat. Jadi di sini earth. Okey. Timur atau barat dipanggil longitude. Okey, faham nah? Seterusnya kita tengok dulu format DD pula. Format DD ialah format darjah desimal. Tapi untuk format ini dia menggunakan tanda positif dan negatif. Jika kedudukan lokasi itu di hemisfera utara, tandanya adalah positif. Jika di hemisfera selatan, tandanya negatif. Okey, cuba tengok di sini tanda positif menunjukkan hemisfera utara dan di sini tanda negatif menunjukkan hemisfera selatan. Bahagian sini tidak terlibat. Ini untuk timur atau barat. Faham? Okey, seterusnya kita tengok bahagian sini pula. Nah. Okey. Bumi dibahagi 2, barat dan timur. Kemudian kita tengok bahagian belakang. Jika di barat, tandanya negatif. Dan jika di timur, tandanya positif. Okey, faham nak? Okey, seterusnya kita tengok semula. Macam mana cara kita nak tukar format DMS ke format darjah desimal. Okey. 3 darjah, kekalkan 3. Minit kita bahagi dengan 60 dan saat kita bahagi dengan 3600. Okey, faham nah? Okey, jadi bila kemudian kita tambahkan semua. Okey, tambahkan semua.
Jadi ini kita dapat jawapan. Jawapan ini adalah format darjah desimal atau DD. Asalnya dia dalam format DMS. Sekarang kita dah tukar dia ke format DD. Okey, jelas nah? Okey, sebelum kita tamatkan bab ni, kita tengok apakah kegunaan GPS. Yang pertama, GPS menentukan koordinat lokasi. Yang pertama untuk menentukan koordinat lokasi. Untuk penetapan masa, dia ada 5 kegunaan. Penetapan masa iaitu mengukur dan menyeragamkan waktu pada jam. Kalau kamu perasan, jam pada handphone adalah seragam sahaja. Okey, pemetaan. GPS digunakan untuk menghasilkan peta dunia. Okey. Seterusnya, GPS juga digunakan untuk navigasi. Maklumat mengenai lokasi dari satu titik ke titik yang lain dapat dilakukan dengan GPS. Navigasi digunakan dalam pelbagai jenis pengangkutan seperti pengangkutan darat, laut, udara dan juga angkasa lepas. Dan akhir sekali, kegunaan GPS adalah untuk pengesanan, memantau dan mengesan pergerakan dan juga mengesan lokasi. Okey. Okey pelajar-pelajar dan semua yang menonton video saya, di sini saya nak bagi tahu, saya doakan semuanya dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan. Dan untuk pelajar-pelajar yang menonton, semoga kamu dapat menjawab SPM dengan baik dan juga cikgu doakan kamu berjaya dalam hidup, berjaya di dunia dan di akhirat. Sekiranya video-video cikgu memberi manfaat, gunakanlah untuk bila-bila pun. Okey? Dengan itu, cikgu minta maaf sekiranya terdapat salah dan silap. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.